Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Nazir, Pengurusi Masjid, yang dihormati Tuan Imam dan Tuan Kuasa Masjid, seterusnya para jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada siang hari ini dapat kita datang lebih awal ke masjid berbanding sebelum PKP. Jadi alhamdulillah, daripada rumah kita datang berwuduk, itu semua ujian daripada Allah, nak menguji sejauh mana pengorbanan kita kepada Allah di saat musim orang berperang dengan benda yang tak nampak yang bernama COVID-19. Semua perlukan pengorbanan. Ambil wuduk di rumah, bawa sejadah sendiri, beratur. Saya ingat masjid ni kira alhamdulillah lagi lah, sebab beraturnya dalam bawah bumbung teduh. Saya pernah lihat satu masjid, banyak akal satu, dia beratur di luar masjid, panas, berpeluh, beratur sampai giliran dia tak boleh masuk sebab panas sangat, 37 lebih dia punya suhu dia. Kesian mamat tu, Allahu Akbar. Tapi dia telah melakukan satu pengorbanan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjaran yang besar. Kita terpaksa pakai mask, ya, kurang selesa. Siapa kata selesa? Saya pun tak selesa pakai mask. Tapi disebabkan ini adalah nak memerangi satu benda yang kita tak nampak, COVID-19, kita nak nak menjauhi penyakit, maka kita terpaksa berkorban pakai mask, beli mask. Satu mask tu bukannya murah, bukan 10 sen, 20 sen sekali pakai. Satu benda tu mungkin RM1 ataupun RM1 lebih. Subhanallah, itu juga satu bentuk pengorbanan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, elok jugalah ya, kita bercerita tentang pengorbanan. Kita pun dekat dengan raya korban dah. So ini kemuncak pengorbanan kita, tuan-tuan, bukan sekadar pakai mask dah, bukan sekadar kita kena pakai hand sanitizer, bukan kita kena buat jarak 1 meter dah, tapi kita juga kena melakukan pengorbanan yang lebih besar daripada itu lagi, iaitu sampai ke peringkat darah pun kita sanggup korbankan untuk keselesaan kita, untuk keselesaan ahli keluarga kita, untuk keselesaan masyarakat kita, dan juga untuk keselesaan negara kita, dan juga akhirat kita yang bakal kita tempuh nanti. Pengorbanan ni tuan-tuan, dia bermula dengan manusia pertama di dunia. Ibadah yang tertua di dunia namanya ibadah korban. Dan pengorbanan merupakan satu tuntutan yang pertama sekali di dunia ini. Nabi Adam terpaksa korbankan diri dia. Hawa pun terpaksa korbankan diri dia. Jadi korban, akhirnya terpisah, diturunkan di dunia ini, di muka bumi ini. Adam berada jauh, bukan kata 1 meter, beratus kilometer antara Adam dan Hawa. Maka diriwayatkan dalam kitab-kitab buku sejarah bagaimana Adam diturunkan di India. Katanya kila, dalam bahasa Arab kila tu katanya, maknanya tidak ada dalam hadis, tidak dalam Quran, katanya ahli sejarah berdasarkan bukti-bukti yang ditemui. Sebab itu Adam dia kulitnya warna gelap. Adapun Hawa diturunkan di Arab Saudi, di negara Arab, satu tempat bernama Jeddah. Jeddah itu ialah namanya nenek, gelaran bagi perempuan yang dah tua, nenek. Maka nenek kita ialah Hawa, maka dipanggil Jeddah. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar di Mekah, kalau kita dengar pemandu teksi sebut haram Jeddah, haram Jeddah, itu bukan bermaksud mereka menyumpah kita. Haram Jeddah bermaksud tanah haram, pergi ke Jeddah. Itu haram Jeddah.
Sampai kat Malaysia, haram jadah betul. Dia dah jadi maki orang dah. So jadah itu ialah nenek. Maka dikatakan qila, dikatakan disitulah turunnya Hawa. Berpisah jauh, tapi mereka korbankan. Dengan susah payah mereka mencari antara satu sama lain, dengan panduan yang disediakan, akhirnya berjumpa. Qila, katanya di Jabal Rahmah, di padang Arafah. Itu pengorbanan. Mula-mula sekali pengorbanan dulu. Dan akhirnya turunlah ayat Quran menceritakan tentang anak-anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu tentang Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini juga melakukan pengorbanan, dan mereka mengorbankan apa yang ada pada mereka untuk mencapai satu target, satu benda. Sebagaimana disebut dalam Quran, watlu alaihim naba'a bnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sebenar-benar cerita tentang kisah dua orang putera Adam alaihissalam, iaitu Qabil dan Habil. Qila, katanya Qabil dan Habil, tak disebut dalam Quran siapa nama mereka berdua. Maka ahli sejarah kata Qabil dan Habil. Qabil lahir dulu bersama kembar perempuannya Iklimah, kemudian tak lama lepas tu mengandung pula Hawa, lahir pula Habil dengan kembar perempuannya Labuda. Jadi disebabkan Iklimah ini cantik, Labuda tidak cantik, maka bila mana syariat Nabi Adam boleh berkahwin sesama adik-beradik, sebab nak kembang biakkan manusia yang belum berkembang lagi masa itu, yang ada Adam, Hawa dan anak-anak laki-laki dan anak perempuan mereka sahaja, maka disyariatkan supaya kahwin bersilang kembar. Qabil kena kahwin kembar perempuan Habil, Habil kena kahwin dengan kembar perempuan Qabil. Dan ini dibantah oleh Qabil. Sebab Iklimah kembar perempuan yang lebih cantik daripada kembar perempuan Habil. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Adam, beritahu anak-anak kamu melakukan korban kepada Allah. Siapa yang diterima korbannya, dialah yang berhaklah kahwin dengan Iklimah yang cantik tadi. Maka bermulalah ibadah tertua di dunia yang kita sebut sebagai korban. Dan maka apa yang berlaku? Maka mereka perlu meletakkan di atas bukit yang berbeza hasil usaha mereka sehari-harian. Letaklah nak letak apa pun, hak terbaik. Maka Qabil, seorang petani yang berjaya, hebat, dan masalahnya hatinya tidak hebat. Maka buah-buahan yang cantik, yang sedap, yang ranum, dia makan. Buah-buahan yang buruk, yang berulat, yang tak elok, dia letakkan di atas bukit untuk dijadikan korban, persembahkan kepada Allah. Manakala Habil, seorang anak yang baik, anak yang soleh, dia seorang penternak yang berjaya, dia mencari binatang ternakan yang hebat, yang bagus, yang dia sayang. Dia tengok ada seekor kibas, cantik bulunya, warna putih, tegak, sadar, sasa, ada tanduk, comel. Maka dia heret kibas tadi naik atas sebuah bukit yang lain, diletakkan, ditampak di situ untuk dijadikan korban kepada Allah SWT. Maka kedua-duanya turun, maka dilihat ada satu api turun daripada langit menyambar kibas kepunyaan Habil. Maka terbuktilah Habil yang kena kahwin dengan Iklimah. Tapi ini dibantah oleh Qabil. Qala la aqtulannak, I will kill you, aku akan bunuh kamu wahai Habil. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka menjawab Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah korban daripada orang-orang yang bertakwa saja. Sudah nak menggambarkan bahawa pengorbanan yang tertua, korban yang tertua bermula dengan Adam alaihissalam dan anak beranaknya, sehinggalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia sayang kepada anaknya, siapa tak sayang? 89 tahun dia menunggu anak pertama, sampai umurnya 89 tahun. Umurnya lah. Kalau kita 89 tahun
No way lah. Tak ada harapan dah atuk. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus asa. Walaupun umurnya 89 tahun, Tok Wan, tapi tetap usaha sehingga Allah menjadikan isterinya Siti Hajar mengandung. Betapa lama dia menunggu anaknya, maka lahirlah Ismail alaihi salam. Kemudian dia berdakwah, tinggalkan Ismail dengan Siti Hajar di tanah dan bumi yang kering kontak, tak ada pokok walaupun satu batang pokok, tak ada rumput walaupun satu kelompok rumput, tak ada binatang tinggal kat situ sebab tidak ada air. Orang pun tak pernah singgah di situ. Namanya Mekah sekarang ini. Subhanallah. Akhirnya ditinggalkan atas perintah Allah. Korban, nak berdakwah, korban, pengorbanan. Sahabat-sahabat kita tuan-tuan sampai ke Sabah, Sarawak, pendalaman mereka berdakwah. Subhanallah. Bila saya fikir, Allah, aku tak mampu nak berdakwah macam mereka, ya Allah, tinggalkan anak bini di Shah Alam ini. Subhanallah, sampai ke pendalaman Sabah, Sarawak. Tuan-tuan, ada dakwah Kristian, Islam masuk sebab nak mengislamkan balik. Subhanallah, tuan-tuan. Saya pergi jumpa kawan-kawan, berapa lama di sini? Saya dah sampai ada bini nombor 2 dah kat Sabah, Ustaz. Kemudian 11 kali balik Semenanjung, datang Sabah balik untuk dakwah. Dan ada pondok, ada madrasah, ada sekolah agama. Subhanallah, duit dia pula dia korban. Nabi Ibrahim macam tu lah tuan-tuan, malah lebih hebat lagi. Bila dia balik berdakwah sampai ke Mekah, tengok anak sudah besar dan sudah ada ramai orang, ada perkampungan di situ dengan sebab ada air Zam-Zam yang ditendang oleh kaki anaknya Ismail masa kecil dulu. Akhirnya tuan-tuan, sonok dapat anak yang dah besar, yang dah remaja, yang didik oleh Siti Hajar dengan didikan yang bagus, yang saleh. Subhanallah. Tapi dia bermimpi, Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya dia sembelih anak dia. Sampai 3 malam berturut-turut dia bermimpi. Akhirnya dia tahu ini wahyu daripada Allah, ini perintah daripada Allah. Dia jumpa anaknya, gentleman, face to face, one to one. Jumpa, cerita dah anaknya, supaya anak dia sedar apa dia akan berlaku kepada dia. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anaknya kesayangan ayahanda, ayahanda mimpi ayahanda telah menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Apa pandangan anaknya? Masih lagi menghormati anak dia, walaupun dia tahu dia bapa, dia rasul, tapi masih lagi hormat pada anak. Ni bab bukan main-main tuan-tuan, bab sembelih anak. Tanya dulu pandangan anak. Anak dia pula ialah dididik oleh Siti Hajar yang banyak berkorban, melepaskan suaminya pergi berdakwah kepada kaum-kaum yang ada pada zaman itu, yang begitu jauh tempatnya, bukan di Mekah saja, jauh, sanggup lepaskan. Tapi dia yakin Allah Ta'ala akan bantu dia, walaupun tak ada suami, tetapi Allah tu ada bersama dengan Ismail alaihi salam. Tuan-tuan, dia didik anaknya, dia pesan, bapa kamu seorang rasul, bapa kamu Ibrahim seorang nabi. Dia bukan pergi berpoya-poya, dia berdakwah, ajak orang ke syurga, ajak orang buat baik, tinggalkan berhala, jangan sembah patung, sembah Allah. Hari-hari dia pesan kepada anaknya, walaupun mereka lama tak jumpa, walaupun baru bertemu, tapi dia hormat, dia respect ayah dia, sebab cerita-cerita daripada mak dia tentang kehebatan ayahnya, iaitu Nabi Ibrahim AS. Walaupun mimpi itu sembelih dia, apa dia jawab? Quran merakamkan bahawa jawapan Ismail ialah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah, buat sajalah apa yang telah diperintahkan oleh ayahanda dalam mimpi. Masya Allah. Nabi Ibrahim kata, saya mimpi sembelih awak je. Tapi apa jawab Nabi Ismail? If'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepada ayah. Dia tahu diperintah kepada ayah, artinya ada yang memerintah, yang beri arahan. Siapa?
Ismail faham dia adalah Allah yang telah melantik ayah jadi rasul, jadi nabi. Buatlah. InsyaAllah satajiduni insyaAllah minas sabirin. Kata Ismail, kamu wahai ayah akan dapati anak dari seorang anak yang sabar, insyaAllah. Sabar apa? Dalam melaksanakan titah perintah Allah. Korbankan diri dia kerana Allah. Sebab satu keluarga ni sayang pada Allah lebih daripada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Ibrahim lebih sayang pada Allah berbanding dengan anaknya. Tuhan kata sembelih anak, sembelih. Kalau tuan-tuan rujuk pada kitab Bible, buku Bible ada juga isu, memang ada kepercayaan mereka bahawa Nabi Abraham telah menyembelih anaknya, tapi bukan Ismail, tapi Isaac, Ishak. Kita orang Islam Ismail, dalam sejarah Ismail. Rujuk kitab-kitab tafsir. Tuan-tuan dirahmati Allah, ya. Siti Hajar sendiri pun, walaupun dia tahu anaknya akan disembelih oleh suaminya sendiri, bukan orang lain, dia reda pengorbanan sebab ini perintah Allah. Macam mana dia reda dia ditinggalkan oleh Ibrahim sebab ini perintah Allah, macam itulah dia reda anaknya disembelih sebab ini perintah Allah. Ismail pun sama juga, anak yang baik, yang dengar cakap ibu dan bapa, sanggup tak apa jadi korban asalkan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebenarnya nak uji saja, uji je. Apa saja perintah Allah ni nak uji kita. Sebab itu disebut lepas tu, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, ujian saja. Bala ni ujian. Masya. Nak uji Nabi Ibrahim, buat ke tak buat? Nak uji Siti Hajar, marah ke tak marah? Nak uji Ismail, lari ke tak lari? Tapi tiga beranak, subhanallah, pasrah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Datang pula iblis, kacau Ibrahim, tak kamu nak sembelih anakmu Ismail, dah lah umur 8-9 tahun nak tunggu budak ni lahir, sekarang umur kamu dah tua dah, nak sembelih anak pula, ini anak kesayangan. Tapi Nabi Ibrahim ambil batu, dia baling kepada iblis. Dia jumpa pula Siti Hajar. Hajar, suami kamu nak bunuh anak kamu nak biarkan begitu saja. Siti Hajar ambil batu, dia baling kepada iblis. Iblis datang jumpa Ismail pula. Ismail, ayah kamu nak sembelih kamu, patutnya kamu lari. Ismail ambil batu, dia baling dari iblis. Maka terjadilah syariat melontar di Mina. Melontar apa? Melontar iblis. Subhanallah. Sebab itu di Mina ada satu bukit, ada satu batu mercu tanda warna putih atas sebuah bukit. Dipercayai, kila, disitulah hendak berlakunya penyembelihan ke atas Ismail. Kalau tuan-tuan lalu kat Mina, nampak sebelah kiri, pandang sebelah kiri ada bukit, dekat stesen macam LRT tu, tengok, oh, di setelah batu dia, tempat dipercayai hendak berlakunya penyembelihan. Tuhan kata ini ujian saja. Memang Nabi Ibrahim nak sembelih sungguh, asah pisau tajam dah, bawa Ismail lagi sampai ke puncak bukit. Dulu-dulu orang korban atas bukit, Qabil atas bukit, Habil atas bukit, Ibrahim pun atas bukit juga. Subhanallah, pisau dah tajam dah, tunggu nak sembelih saja. Maka dia betul-betul nak sembelih. Falamma aslama wa tallahu al-jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kamu telah membuktikan mimpi sembelih tadi, sembelih. Tapi Allah Ta'ala nak uji, maka dijadikan taklud. Bukan sebab Nabi Ismail itu kebal, dia tak belajar ilmu di mana-mana seberang sana. Tapi Allah nak uji, bukan aku nak suruh kamu sembelih, suruh nak tengok ujian ni, kamu lulus ke tak lulus. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Beginilah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang baik. Sembelih. Kenapa taklud sembelih? Taklud. Ini ujian dia Ibrahim, ujian. Maka digantikan dengan seekor kibas daripada syurga. Sembelih kibas ni, bukan Ismail. Sebab aku nak uji kamu je. Maka tiga beranak ni buat satu pengorbanan yang hebat kepada Allah. Akhirnya tiga beranak ni tuan-tuan, sedar tak sedar, setiap kali kita semayang, kita akan sebut keluarga ini. Bila
tahiyat akhir. Dalam selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali itu keluarga Sayyidina Ibrahim. Siapa dia? Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Sampai bila-bila sekali kita semayang, itulah kita akan sebut hebatnya. Bukan saja-saja letak tu, kaji balik kenapa 3 orang ni hebat. Sebab pengorbanan. Nak jadi hebat kena berkorban. Nak jadi hebat, kita nasihat kena korban. Selesa tak selesa pakai emas saya pun emas kat sana tak selesa. Makan pun jauh-jauh ya. Apalah kena pakai hand sanitizer, ya, kena wangi-wangi lah, kena busuk-busuk tak selesa. Subhanallah. Tapi itulah, kita duduk jauh-jauh 1 meter macam ni tak selesa. Selesa kot, selesa kan, sedap bukaan paha kita kan, bersila. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, banyaklah hilang keselesaan kita sebenarnya. Sampai orang terpaksa beli handphone canggih sebab nak buat belajar online. Anak nak belajar online, mak ayah nak cari handphone canggih. Saya terpaksa beli handphone canggih, tuan-tuan, untuk isteri saya. Okey abang, alhamdulillah boleh handphone ni. Dulu handphone cak ayam, sekarang cak kuda. Subhanallah, laju sikit hilanglah duit kita, terbang sekali dengan handphone tu. Tapi itulah nak beritanya, kita terpaksa korban kalau kita nak berjaya dalam hidup. Orang yang tak mau berkorban, dia manusia yang gagal. Dunia gagal, akhirat gagal. Kita nak masuk syurga banyak kena korban. Semayang, pengorbanan. Tuan-tuan datang semayang jemaat, kalau kita pergi kena asyik kandak lagi bagus. Tak asyik kandak duduk 1 jam 2 jam. Ini kata semayang kena beratur lagi, lepas tu nak cari parking payah, duduk dalam masjid dengar khutbah. Allah, khutbah tak sedap pula. Baik duduk kat rumah tidur. Tapi nak masuk syurga kena duduk sini. Nak masuk syurga korbankan duit, namanya zakat. Ya, saya kerja penat-penat kena bayar zakat, bagi ke orang yang tak kerja, orang miskin. Ya, sebab itu perintah Allah, kena keluarkan. Bukan banyak pun, 2.5% saja. Ada seorang kawan tanya saya, dia jual durian je. Ustaz, kalau kita punya pendapatan 30,000 sebulan, dia tanya saya. Sebulan 30,000 setahun, berapa saya kena bayar zakat? Saya kata tak banyak, 2.5% saja. Cuba kira ustaz berapa? Kita pun kira lebih kurang 700,500 ya. 700,500 je? Ya. Tuhan tak suruh banyak, sikit je. Sebab Tuhan nak uji. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan mati dan hidup. Tuhan jadikan mati. Sekarang kita tengah hidup, Tuhan jadikan saat lagi mati. Lepas tu hidup balik. Di mana? Di alam akhirat. Kalau orang percaya-percayalah. Ada orang tak beriman, dia kata mati-mati ya, tak hidup dah. Tapi Tuhan kata apa? Kami jadikan mati, lepas tu hidup balik. Syurga ataupun neraka, hidup balik untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya masa hidup sekarang? Wala nabluwakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu, kata Allah. Ujian lagi. Hidup ni ujian macam amal, dunia ni macam amal, macam lab. Buat uji kaji, pop jadi gini. Uji, pop jadi gini pula. Subhanallah. Kita ni sedang diuji oleh Allah. Ke mana? Sama jadi orang baik ataupun jadi orang jahat. Taat ataupun derhaka perintah Allah. Nak masuk syurga ataupun masuk neraka Allah SWT. Ada orang yang lulus, ada orang fail, gagal dengan ujian-ujian tadi. Subhanallah. Itu Tuhan uji kita. Puasa, Tuhan uji. Jangan makan, minum bermula subuh sampai maghrib. Ada orang tengah puasa sunat bulan Zulhijjah ni, 1 hingga 9 sunat puasa. Terutamanya 9 Zulhijjah dipanggil hari Arafah, puasa. Ada orang puasa, alhamdulillah, dia korbankan kehendak nafsu diri dia. Kalau makan sedap nasi gerabuk lantai, tak boleh. Saya belanja, saya puasa ni. Saya belanja, saya puasa.
Berkeras juga korbankan kehendak dia, walaupun nak sangat, tapi Allah, aku nak ganjaran Allah yang lebih hebat lagi. Haji, subhanallah, pengorbanan lagi tinggi. Sebab tu haji letakkan rukun Islam yang kelima. Sebab apa? Dia pengorbanan tenaga, pengorbanan masa, pengorbanan duit, pengorbanan rohani kita, sikap mental kita, semua diuji oleh Allah Ta'ala. Ada fail kat sana, pergi haji bergaduh, laki bini, tak puas hati, kenapa kami duduk macam ni, kenapa kami tidur atas macam ni, kenapa kami jauh, tak puas hati. Tuhan nak uji. Orang dulu naik jalan kaki, naik kuda, naik unta, naik keldai, kita naik kapal terbang okey lah. Naik kapal terbang okey lah, tapi tak puas hati juga. Sebab tu tuan-tuan, ni ibadah korban ni satu ujian daripada Allah. Ada orang marah, kenapa mahal sangat 700 satu bahagian, tahun lepas 600 saja. Allah uji. 100 beza dia. Dulu tahun lepas 600, tahun ni 700, 100 beza. Padahal ibadah korban ni setahun sekali je, tak banyak, tak kerap, setahun sekali korban. Pengorbanan tu tiap-tiap hari, pengorbanan setiap masa. Tapi ibadah korban setahun sekali. Itu pun awak tak buat korban kan? Tak buat. Pasal apa? 5 tahun sudah dah buat dah. Korban bukan sekali seumur hidup. Ustaz, saya tak buat korban tahun ni. Kenapa? COVID-19. Masya Allah tuan-tuan. Kawan tadi saya minum kawan saya tak puasa, minum kawan dia. Kebetulan kawan datang tengah ni. Saya, Syekh, ente buat korban tak tahun? Buat Ustaz. Tapi saya suruh pada orang buat di luar negara. Ikut suka menguang. Janji aku buat korban, nguruskanlah di luar negara. Subhanallah. Kita tak boleh buat, tak apalah, tak luar negara. Gadai lagi sebut. Ada kita punya pihak pengurusan, wakil yang buat di luar negara, ada macam-macam nama. Buatlah, tak ada masalah. Tak boleh buat kat sini, buat kat kampung. Tak boleh buat kat kampung, buat juga lah mana-mana tuan-tuan. Wakilkan mereka dengan akad wakalah, kontrak wakalah. Buat. So jangan kira Allah Ta'ala nak uji saja, buat ke tak buat, tu je. Sebab ganjarannya hebat. Kalau sekedar kira 600, setengah 700, Allah, saya tak buat korban kan Ustaz. Kenapa tak buat korban? Sebab saya tak makan daging. Lah, korban ni bukan suruh makan. Korban ni duit kita korbankan jadi seekor lembu ataupun satu bahagian lembu nak bagi orang lain makan. Itu namanya korban. Awak tak buat korban makan? Tak Ustaz. Kenapa? Saya tak puas hati tahun lepas. Saya bagi RM600 kepada AJK Masjid. Kemudian satu bahagian yang saya dapat ialah 2 kilo je. Baik saya beli kat pasar Ustaz, baru RM60, 2 kilo daging. Masjid bagi 2 kilo, saya bagi RM600. Tengok, memang tidak ada ciri pengorbanan dalam kepala otak dia. Dia nampak dia punya. Ini satu masalah yang kita kena perbetulkan mindset, budaya hidup masyarakat kita. Orang nak berjaya, dia kena korbankan diri, korbankan keselesaan. Kita, saya ingat dalam ramai mak ayah, ibu, bapa-bapa kan, banyak kita korbankan. Nak beli kereta mahal pun tak apa, anak nak belajar ni. Nak beli tu, biarlah, anak nak kahwin ni, akhir tahun ni anak nak kahwin, kena banyak makan duit ni demi anak, sanggup korban. Subhanallah. Dulu mak ayah kita dulu tuan-tuan, korbankan lembu, gadaikan rumah, jual tanah, nak naik haji. Naik haji perintah Allah, dia jual tanah, korban, pengorbanan. Zaman sekarang subhanallah tuan-tuan. Jadi kita perbetulkan, mudah-mudahan insya-Allah kita buatlah. Tak dapat buat di sini, buat di tempat lain ibadat korban. Last minute pun tak apa, kontak saja. Saya tak nak sebut nama-nama, nanti edan pula. Dia banyak, dia pihak pengusaha yang buat di luar negara. Tuan-tuan boleh google je. Dan kita kena perbetulkan juga, bila kita melakukan ibadah korban, buang sifat-sifat keduniaan. Korban ni nak cari yang terbaik, buat yang terbaik, lembu yang terbaik, kambing yang terbaik. So hidup kita ni buat yang terbaik, jadi suami yang terbaik, jadi ayah yang terbaik, jadi jiran yang terbaik, dari ahli keluarga yang terbaik, anak yang terbaik, insya-Allah, sebab lembu terbaik. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini kena perbetulkan. Dan bila kita sembelih binatang korban, kita menyaksikan korban di TV ke live ke, tuan-tuan fikir lembu korban tu matinya hebat, sebab dia jadi korban untuk Allah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i,
kaul yang muktamad, kaul yang paling tepat, dia kata apa? Haram bagi daging korban kepada orang kafir. Sebab ni daging ketaatan, daging takarrub kepada Allah. So binatang korban tu mati mulia kerana Allah dikorbankan, bukan nak kahwin, bukan sahaja, kerana Allah, namanya korban. So tuan-tuan, jadilah macam lembu tu, matinya mulia di jalan Allah. Kerana Allah kita mati, dan kita mati sedang menunaikan perintah Allah. Subhanallah. Dan yang ketiga, yang akhir sekali tuan-tuan, bila kita sembelih binatang korban, tolong sembelih sekali sifat-sifat lembu korban yang ada dalam diri kita. Perangai lembu, perangai binatang, perangai haiwan ni tuan-tuan, yang paling besar yang ada pada manusia ialah macam mana lembu ni, dia tak kenal halal dan haram. Ada manusia tak kenal halal dan haram. Lembu ni dia boleh makan rumput tuan dia, makan rumput Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Begitu juga manusia, dia tak kira hak gaji-gaji, hak rasuah-rasuah, under table, hak masuk poket-poket, hak kiri kanan, Masya Allah, tak kira halal haram. Janji puas hati dia, puas nafsu dia. Jangan. Ini adalah sifat-sifat lembu, sifat-sifat binatang. Tolong sembelih sekali di hari raya korban yang mulia ini. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang tak baik tu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita yang baik-baik di dunia maupun di hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.